Alhamdulillah, kita bertemu lagi kajian ke atas kajian ke-7 Ustaz Mohsin Abu Ibrahim, ya. Kali ini kita masuk kepada dalil kedua yang beliau kemukakan, hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, bahawa daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Madinah melihat orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Maka baginda bertanya, kenapa puasa ni? Mereka menjawab, inilah hari Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa di atas Fir'aun dan tenteranya, ya. Maka kami pun bergembira, bersyukur dan berpuasa. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami ini lebih utama dan lebih berhak untuk berpuasa. Maka baginda berpuasa dan baginda juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura, yang ini pada 10 Muharram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini dijadikan dalil bahawa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan kemenangan Nabi Musa di atas kezaliman Fir'aun dan tenteranya, maka kita juga umat Muhammad boleh bergembira dan boleh bersyukur di atas kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu, ya? Sebab kalau nak bergembira dengan tarikh lahir, patutnya bergembira dengan tarikh lahir Nabi Musa lah, kan? Bergembira dengan tarikh lahir Nabi Isa, bergembira dengan tarikh lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seorang Nabi, seorang Rasul yang begitu tinggi makamnya, sampai kita ni dalam beribadah, ibadah manasik haji kita tu banyak yang diambil daripada Nabi Ibrahim. Kita solat pun, kita baca tasyahud, kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim. Maka seandainya meraihkan tarikh lahir seorang Nabi, seorang Rasul itu adalah sesuatu yang baik, yang hasanah, sudah tentu Nabi SAW yang pertama sekali menganjurkannya untuk kita meraihkan hari-hari kelahiran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW tidak melakukannya, tidak menganjurkannya, bererti ia memang bukan sesuatu yang patut kita lakukan. Ia sebenarnya adalah budaya kaum Kristian di mana mereka meraihkan 25 Disember sebagai kononnya tarikh lahir Jesus. Padahal sekolah-sekolah ahli-ahli ilmu mereka sendiri berkata tak ada bukti pun bahawa Nabi Isa ataupun Jesus lahir pada 25 Disember. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam menjadikan hadis ini, hadis puasa Ashura ini sebagai dalil, sebagai hujah, Ustaz Mohsin beliau membaca kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dinukil oleh Imam As-Sayuti dalam kitabnya Hawi Lil Fatawi. Boleh rujuk jilid 1 muka surat 229, di mana Imam Ibn Hajar yang berkata berdasarkan hadis ini, ia boleh kita jadikan sebagai dalil untuk bergembira, bersyukur, untuk beribadah, ya, sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menghormati Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab-kitab beliau saya miliki dan saya kaji selalu. Cuma kata-kata beliau ini pada saya ia terbuka kepada analisa, terbuka kepada kajian. Bukan kerana saya tidak menghormati beliau, bukan kerana saya perasan lagi hebat daripada beliau, tetapi ada beberapa yang memuskilkan di dalamnya, ya. Antaranya yang pertama, ia disebut oleh Imam As-Sayuti tanpa Imam As-Sayuti berkata rujukan mana. Kedua, kata-kata ini dalam kitab-kitab karangan sendiri Ibn Hajar Al-Asqalani tidak pula ditemui. Okey, tak apa, mungkin ada dalam manuskrip yang tak sampai kepada kita, kan? Mungkin ada, ya, tak apa. Tapi mari kita menganalisa dalil beliau itu, ya. Mari kita analisa pendalilan beliau itu. Kita analisa dari sudut pensyariatan, tahap-tahap pensyariatan puasa hari Ashura itu sendiri. Bahawa tahap-tahapnya ada 4.
ada 4 tahapnya. Mari kita rujuk hadis-hadis berkaitan. Yang pertama, tahap pertama adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Nabi seorang sahaja yang berpuasa. Nabi tidak menyuruh atau menganjurkan para sahabat untuk berpuasa. Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dalil saya Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 3831 mengikut penomboran Fathul Bari, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Adalah hari Asyura itu hari yang kaum Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa, tapi Nabi seorang saja. Okey, hadis nombor 3831, dan ini tahap yang pertama. Tahap yang pertama, Nabi seorang saja berpuasa. Kerana seperti mana keterangan Aisyah, baginda lihat kaum Quraisy juga berpuasa pada zaman jahiliah. Tahap kedua, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan baginda lihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura, maka baginda pun bertanya, kenapa kalian berpuasa? Sebagaimana hadis yang saya baca tadi tu ya, boleh rujuk Sahih Muslim nombor 1130. 1130. Jadi Nabi tengok dan mereka kata, kami berpuasa kerana meraihkan, kerana bersyukur, bergembira dengan kemenangan Nabi Musa di atas Fir'aun, Nabi Musa Bani Israel ke atas Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami ini lebih berhak, lebih berutama untuk meraihkannya. Maka baginda berpuasa dan baginda memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Okey, yang itu dalam Sahih Muslim ya. Jadi ketika itu ia seperti sesuatu yang wajib. Ini tahap yang kedua. Tahap ketiga, apabila disyariatkan puasa Ramadan. Apabila disyariatkan puasa Ramadan, sila rujuk hadis Sahih Al-Bukhari nombor 1892. Sahih Al-Bukhari nombor 1892. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala shaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida ramadanu turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa saumahu. Okay, daripada Abdullah ibnu Umar, Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan baginda juga memerintahkan kepada umat Islam, para sahabat untuk berpuasa. Okay, macam yang kita baca hadis itu kan. Falamma, maka tak kala difardukan puasa Ramadan, baginda meninggalkannya. Dan kemudian dijelaskan, dan adalah Abdullah Umar, beliau juga tidak berlagi sejak difardukan puasa bulan Ramadan, beliau juga tidak berpuasa pada hari Asyura, kecuali apabila ia secara kebetulan jatuh pada hari yang beliau memang nak puasa. Katakan memang beliau berpuasa pada Isnin dan Khamis, kebetulan pada tahun itu 10 Muharram jatuh pada hari Isnin. Jadi beliau pun berpuasa. Okay, kebetulan jatuh pada 13, 14, 15 hari-hari putih. Beliau pun berpuasa. Jadi pada tahap ketiga, Nabi SAW meninggalkannya kerana yang wajib adalah yang wajib adalah puasa Ramadan, bukan lagi puasa hari Asyura. Okey. Setakat ni okey ke? 3 tahap. Okey, mungkin ada yang tanya, siapa yang bagi tahu saya ada 4 tahap ni? Ni cerita mana ni? Tuan-tuan dan puan-puan, sila buat homework ya, sila buat homework. Mana saya tahu ada 4 tahap pensyariatan puasa hari Asyura ini. Okey, yang penting saya baca dalil-dalil, tapi yang mana saya tahu ada 4 tahap ni? Okey, sebab bagi saya dan geng, yang penting ada dalil. Tapi setengah orang ni, dia orang ni suka, ni siapa cakap ni? Ni siapa cakap ni? Ni pandai-pandai buat teori sendiri. Pandai-pandai jadi mujtahid sendiri. Okay, padahal ada rujukannya. Kadang saya sebut, kadang saya tak sebut. Macam yang ni sengaja saya tak sebut. Yang suka bertanya tu cuba buat homework sikit. Jangan asyik duk rajin komennya duduk keyboard warrior.
Kan, padahal ada rujukannya ya. Baik, pada tahap keempat, baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa, tetapi dibezakan dengan puasa orang Yahudi. Ini hadis sahih Muslim nombor 1134. Okey, sekejap saya cari ya. Tadi dah masuk dalam bookmark, hilang pula. Hadis ni saya yakin kita semua pernah dengar kan? Okey, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumu mannat tasi'a. Okey, jika aku masih hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari 9. Jadi bukan 10 saja, sebab 10 itu menyerupai amalan orang Yahudi, tapi baginda membezakannya pada 9 dan 10. Dalam satu riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, tetapi dhaif ya, dinilai dhaif oleh Syu'aib Arnaud dan sahabat-sahabatnya dalam semakan kata Musnad Ahmad. Nabi SAW diriwayatkan bersabda, selisihlah dengan orang-orang Yahudi, maka berpuasalah hari Ashura itu dan tambahlah pada 9 atau 11. Jadi sebagaimana yang kita faham sekarang ini adalah pada tahap keempat, di mana kita bukan saja berpuasa pada 10 hari bulan Muharram, tapi kalau boleh 9 dan 10, atau 10 dan 11, atau 9, 10, 11, sebab kita hendak berbeza dengan orang-orang Yahudi. Jadi tuan-tuan, ini 4 peringkat tentang pensyariatan puasa hari Ashura. Kita ulang kaji. Pertama, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakannya. Baginda tidak menyuruh atau menganjurkan para sahabat melakukannya. Kedua, baginda melakukannya dan baginda memerintahkan para sahabat juga melakukannya. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, apabila difardukan puasa Ramadan, baginda meninggalkannya, dan Abdullah ibnu Umar perawi hadis juga meninggalkannya. Tahap keempat, di akhir sekali, setahun sebelum baginda meninggal dunia, baginda sendiri bersabda, kita berpuasa tapi kita menyelisihi kaum Yahudi dengan berpuasa sehari sebelum atau sehari selepas, atau dapat 3 hari pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini juga saya yakini diketahui oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Khasnya apabila kita nak merujuk pada peringkat kedua itu, menjadi perbincangan di kalangan para ahli ilmu. Nabi SAW menyuruh kita menyelisihi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan baginda je kata, siapa yang mengikuti satu kaum, maka menjadilah ia kaum itu. Maknanya, jangan duk ikut kaum lain dari sudut peribadatan mereka. Tetapi kenapa Nabi sendiri tengok orang Yahudi puasa 10 Muharram, baginda pun puasa dan suruh para sahabat berpuasa? Macam contradicting pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita kaji perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman awal Islam, baginda dalam beberapa kes mengikuti orang-orang Yahudi dalam rangka ingin menjinakkan, ingin melunakkan hati mereka ke arah Islam. Jadi antaranya juga apabila baginda sampai ke Madinah, tengok puasa, baginda pun puasa juga. Okey, dan suruh juga ni berpuasa ya. Tetapi kemudian apabila Islam semakin kuat dan tengok Yahudi ni memang keras betul, memang degil betul, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengikuti mereka, sebaliknya menyelisihi baginda. Sebab itu pada tahap yang keempat dalam syariatan puasa hari Ashura itu, baginda menyelisihi mereka. Okey, kita puasa tapi pada 9, 10, 11. Bukan pada 10 hari bulan sahaja. Dan ini juga disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis-hadis berkaitan dengan puasa hari Ashura ni. Beliau sendiri membincangkan atau mengemukakan perbincangan para ulama tentang kata kena menyelisihi ahli kitab, tapi Nabi pula ikut ahli kitab, macam mana tu? So, beliau sendiri menerangkan itu pada zaman awal, pada zaman kemudian memang diselisihi daripada ahli kitab. Jadi tuan-tuan puan-puan, menggunakan hadis tersebut sebenarnya adalah tidak tepat, kerana ia ada 4 peringkat dan itu dalam peringkat yang kedua.
Kita nak ikut peringkat yang terakhir, di mana kita menyelisihi Yahudi. Jadi Yahudi buat tu, kita selisihi. Dan juga Nasrani menyambut hari Natal, sempena hari sambutan, hari kelahiran Jesus, kita menyelisihi mereka. Kita jangan sambut hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menggantikan puasa hari Ashura dengan puasa Ramadan. Allah juga telah menggantikan hari puasa Ashura itu, kalau kita nak sambut hari kelahiran Nabi, dengan puasa pada hari Isnin setiap minggu, bukan sekali setahun, dengan setiap minggu. Dan puasa adalah sesuatu yang betul-betul kontradik dengan perayaan. Sebab perayaan ni happy, makan, puasa duduk diam. Banyaklah mengaji ke, berzikir apa semua kan, sebab itu amalan ketika berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya memang kalau benar seperti yang dinukil oleh Imam Suyuti tentang kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, maka saya dengan penuh kehormatan kepada beliau merasakan kata-kata itu perlu disemak semula. Pertamanya, tidak adalah mana-mana kitab beliau. Yang keduanya, sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, kalaulah nak sambut sesuatu yang baik daripada para nabi dan rasul sebelum baginda boleh buat. Dan kalau menyambut hari jadi itu sesuatu yang baik, baginda sendiri akan menganjurkan kita pada sekian-sekian tarikh adalah hari lahir saudara kamu Nabi Musa, adalah hari lahir Nabi Isa, adalah hari lahir Nabi Nuh, adalah hari lahir Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim. Kita puasa, kita sambut, tapi Nabi SAW tidak mengajarnya, ya. Maka tak perlulah kita melakukannya. Sebab seandainya ia baik, nescaya Nabi SAW akan menganjurkannya kepada kita. Okey, jadi dan yang poin seterusnya ialah kita ni memang disuruh menyelisihi menyelisihi acara-acara agama kaum lain, khasnya Yahudi dan Nasrani. Menyambut Maulid Nabi adalah satu penyerupaan dengan sambutan kaum Kristian dengan terhadap kelahiran Jesus, kelahiran Jesus. Jadi we are supposed to be different from them, not to follow them. What we are doing is actually we are following them. Okay? Jadi di situ letaknya kesalahan dalam sambutan Maulid, kerana ia mirip kepada sambutan hari Christmas oleh kaum Kristian. Nabi SAW tentang hari puasa hari Ashura ni pun suruh kita menyelisihi. Jangan ikut satu hari saja, kita buat berbeza 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10, 11. Jangan 10 sahaja. Okey, jangan 10 saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dapat menjawab, ya, ataupun menjelaskan isu ini tentang menggunakan hadis puasa Ashura sebagai dalil untuk menyambut Maulid Nabi. Okey, sekali lagi poin yang paling penting, ya. Kalaulah menyambut hari kelahiran para nabi dan rasul ini satu yang baik, Nabi sendiri akan menganjurkannya berdasarkan hari kelahiran para nabi dan rasul yang lain. Dan Allah sendiri yang akan mewahyukan kepada baginda tarikh lahir yang sebenar. Tak perlu teragak-agak seperti yang berlaku sekarang. 12 Rabiul Awal ni salah satu tarikh daripada banyak tarikh yang lain. Ia hanyalah agak-agak, hanyalah jangkaan ataupun kiraan saja. Ia bukanlah sesuatu yang berlaku secara pasti. Baik, kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.